Boleh kita mula? Boleh, sir. Alright. Okay, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa yassir amri walau mudatan medisani ya kau qawli. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kembali ke kelas video post production. Okay. So, untuk kelas malam ni kita akan buat tutorial sekali lah dengan untuk you guys setidangkan you guys punya assignment, alright, assignment 1 iaitu yang akan melibatkan tracking lah. Okay, so seperti mana yang saya mention semalam, saya minta you guys untuk shoot you guys dulu. Okay, you guys punya own footage dulu, okay, sendiri, yang akan ada pergerakan-pergerakan supaya nanti you guys boleh nampak lah macam mana you guys nak buat those motion dekat dalam tu okay. So dalam kita punya soalan tu, kalau tak silap saya, assignment itu buka Google Form, sorry. Dalam assignment dia minta dekat situ 30 saat ke 1 minit punya video lah. Alright, so 30 saat ke 1 minit punya video. Alright, okay. So kita boleh buka kita punya ni After Effects. Alright, okay. Kita akan menggunakan After Effects Sekejap saya akan share screen. Sir. Ya. Sebelum tu saya ada masalah lah, sir. Ya. Apa nama ni, saya punya laptop, dia on tu, dia Lenovo dia tak Lenovo dia stuck kat situ je dalam lama. Lenovo dia lama-lama maksudnya. Sekejap saya send video. Aduh, aku kod tak pergi. Dia hang lama sangat, saya tak tahu nak buat macam mana. Lenovo maksudnya masa tekan on tu Lenovo tu dah lama Dia orang tu. Kod RAM dia korak. RAM pula apa? Hard disk korak ke ataupun window korak ke, saya tak sure. Possibility benda tu corrupt tinggi jugalah sebab dia tak boleh masuk dekat you punya DOS. Mungkin selalunya lah, kalau macam tu berkemungkinan Windows, tapi jarang lah kalau motherboard kalau hard disk you dia akan, kalau hard disk you corrupt, dia akan keluar ada tulisan warna putih, lepas tu dia ada klip. Itu hard disk you corrupt. Oh, tapi kalau yang dia menyala macam tu je tu, mana buat? Kalau dia masuk Lenovo tu, maksudnya dia keluar lepas tu ada perkataan Lenovo tu, lepas tu dia running dia tak running langsung, dia start gitu lah. Saya tekan juga F2, F10, delete, tekan button-button yang possible kan. Jadi tak jadi apa, dia jadi matikan screen macam tu je lah. Oh, itu saya tak berapa nak tangkap, sebab normally kalau dalam Windows, kalau hard disk awak corrupt, dia akan keluar ada tulisan warna putih satu line je, lepas tu di ujung tu akan ada klik. Dekat ujung tu macam ada yang klik suruh kita masukkan input lah. Maksudnya dah tak ada benda kat dalam kita punya hard disk, dia tak boleh nak reading. Maksudnya Windows semua dah corrupt dalam tu. Maksudnya kalau ada Lenovo tu, maksudnya ada lagi file yang boleh dibaca, cuma dia tak boleh pass through. Itu saya tak sure, itu kena double check balik, tengok macam mana yang benda tu. Okay, tak apalah, sir. Tak maaf lah, sir, untuk kelas malam ni nampaknya saya boleh tengok je lah dulu. Saya tak boleh buat sekali lah. Okay, saya share screen jap. Share entire screen. Alright. Okay, boleh nampak tak? Boleh, sir. Boleh nampak? Alright, okay. So, sekarang ni kita nak mula kita punya project. Alright, okay. So, first thing first,
kita kena tahu dahulu video yang awak shoot tu awak shoot atas file apa. Ni benda kita kena, benda-benda common lah sebelum kita buat tracking dan sebagainya lah. Okay. So first kali kita kena tahu kita punya format yang kita shoot video kita tu. Okay. Adakah awak shoot 4K ataupun awak shoot 1080p saja. Lepas tu frame, dia punya frame rate pun kena tahu. Adakah awak shoot 25 ataupun 30 ataupun awak shoot 60. So kena tahu juga sebab dia akan affect kita punya final result whenever bila kita buat tracking tu nanti. Okay, so kena tahu. So since that saya punya video saya shoot dalam HD sahaja, okay, full HD dengan frame rate yang saya pakai adalah 25 frame per second lah. Okay, so apa yang saya boleh buat, saya pergi dekat saya punya new project. Okay, so saya klik pada new project. So nanti dia akan come out with this kind of punya ni. Alright. Okay. Dia akan keluar yang ni, new project yang ni. Okay. So saya buka kepada new composition. Alright. Okay. So dia ada dua. Kita boleh set up based on pada apa yang kita nak sendiri ataupun kita boleh terus set up pada based on pada kita punya footage. Okay. So sekarang ada dua lah. Okay. Apa function kedua-dua ni? Macam saya bagi tahu hari tu dulu. Kalau kita nak kita punya setting, kita nak fix kita punya setting walaupun kita shoot 4K ke dan sebagainya, tapi kita nak edit kat 1080p, kita boleh buat new composition dan kita setkan 1080p saja dan the rest of the footage akan maintain pakai setting yang sama. Ataupun kalau kita dah ada footage, kita dah malas nak setting, kita nak pakai footage kita punya setting, kita just pakai yang this one lah. But since that kita nak pakai this one, kita tak ada kita punya footage, so kita kena load dulu kita punya footage dekat dalam kita punya software. Okay. So dah ada project dekat sini. So bawah ni adalah tempat kita punya medium lah. So apa yang kita boleh buat, right click dekat sini. Okay, yang dekat bahagian sebelah kiri ni. Okay, right click. Lepas tu ada perkataan import. Okay, right click, perkataan import. Lepas tu dia ada import file. Alright, so kalau tak jumpa yang ni pun awak boleh pergi dekat atas ni. Kita ada file. Lepas tu dia ada tulis import. Sama, the same process lah. Okay, kita boleh pakai dua-dua pun boleh. So sekarang ni import awak punya file. So file saya ada dekat sini. Ini saya punya file dan saya tekan open. Alright, okay. So bila saya tekan open, file saya akan appear dekat sini. Alright, okay. Sekarang ni cuba import dulu awak punya file. Okay dah? Semua dah import? Dah, sir. Alright, okay. So bila kita dah import yang ni, kita dah ada kita punya file ni. Ni kita punya file. So kalau kita klik pada kita punya file, kita akan nampak lah apa sizing yang kita pakai. So saya pakai 1920 times 1080 dan juga saya punya frame rate pun dia dah bagi tahu situ 24.898. So convert by 25 lah, 25 frame per second. Okay, untuk this one lah. Okay. Now apa yang kita perlu buat, kita nak buat composition dulu. Kita nak buka satu file untuk kita nak compose dulu. So saya klik yang this one. Okay, new composition from footage. So saya klik yang this one. Lepas tu adalah dia punya footage tu tadilah. Alright, okay. So bila saya tekan open, klik pada tu, so dia akan buat composition based on pada kita punya footage. Alright. Okay, jadi tak? Jadi tak yang new composition tu? Alamak, terdelete pula. Sorry New composition, pilih footage kita, lepas tu klik OK, dan akan adalah kita punya video dekat yang sini. Alright, okay.
Okey dah? Jadi sir. Jadi Semua jadi tak? Semua yang lain? Yang lain jadi tak? Boleh Lain jadi tak? Ada tak? Video ada Okay. Alright, okay, cantik. Okay, so bila kita dah ada kita punya video, sekarang ni first thing first, kita kena check dulu kita punya video. Okay, so video, okay, ini adalah basically video saya. Okay, so apa yang saya nak buat dekat sini adalah saya gunakan saya punya botol ni sebagai saya punya tracking point. Okay, kenapa saya gunakan botol? Kalau perasan, dekat background belakang saya ada warna coklat dan juga warna putih susu. Okay, so untuk dapatkan kontra yang sebetulnya, dan baju saya pun saya pakai baju warna putih Okay, sebab saya nak create kontra. So saya pakai botol warna biru supaya dia akan create kontra dekat dalam background belakang dan juga badan saya lah, sebab saya ada crossing, nampak? Saya crossing botol tu antara diri saya dan juga background belakang. Dengan ada kontra color ni lebih senang kita nak buat tracking later on. Alright, okay, so ini basically sample saya punya footage. Alright, okay. So now macam mana kita nak start untuk apply tracking? Okay, so tracking ni selalunya kita guna bukan sekadar untuk kita just nak bubuh image ke, grafik ke, apa benda ke, ataupun tag semata-mata, tak. Tracking ni selalunya kadang-kadang bila kita apply, kita nak tambah apa-apa dekat dalam kita punya footage. Okay, so macam for example, basically secara basicnya kalau kita nak letak tag supaya teks tu boleh ikut kita punya pergerakan. Selain daripada tu juga, jikalau awak ada 3D, awak ada 3D punya apa ni, karakter, 3D punya icon. Kalau macam for example, kalau kita tengok cerita-cerita yang mengcombine antara 3D karakter dengan real life punya human. So macam mana dia orang boleh buat tu? Sebenarnya dia orang ada tracking point yang memang dia orang dah setkan ketika dia orang shooting, dan bila dia orang masuk ke dalam kita punya After Effects dan juga software, dia akan apply balik 3D tracking tu kepada that character. So character tu akan follow that 3D tracking lah. Okay, so tapi untuk kelas hari ni kita hanya tengok basically macam mana kita nak apply tracking dulu, and then apa yang kita boleh letakkan atas kita punya tracking point tu. Alright, okay, so kita dah ada kita punya footage. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah kita kena pergi cari kita punya tracking point. Okay, so kalau ikut kat sini memang kita tak ada tracking point dekat sini. So apa yang kita boleh buat, cuba pergi cari dekat sebelah kanan awak ni. Okay, sebelah kanan ni kalau awak perasan, sebelah kanan ni awak perasan kita ada this tab ni, info, audio, preview, effects dan preset, line, library. Okay, lepas tu karakter, lepas tu awak akan jumpa ada satu tu tracker. Ada tak? Ada tak tracker kat situ? Ada sir. Ada semua ada Ada sir. Alright, okay. So kita nak buat tracker. Okay, dekat sini tracker. Alright, okay. So tracker ni function dia untuk kita nak apply track lah. Okay, kat sini dia ada 4. Track camera, warp stabilize. Ini kalau kita nak stabilize footage lah. Kalau footage kita gegar, kita boleh guna warp stabilize. Kita ada track motion dan juga kita ada stabilize motion. Alright, okay. So apa yang kita nak buat, kita tekan kepada track camera. Okay. Sorry pula. Sorry, bukan track camera saya dah tekan track camera ni. Kita nak track kita punya motion. Pergerakan kita nak track kita punya pergerakan. So apa yang kita buat, kita tekan pada track motion. So bila kita tekan pada track motion, awak akan dapat this point. Perasan tak dekat tengah-tengah footage awak tu dia tulis tracking point 1? Ada tak? Ada. Okay, dia ada tracking point 1 yang di mana dia ada 2 kotak dekat situ. Betul? Satu kotak yang dekat luar, satu lagi kotak yang dekat dalam. Alright, okay. So sebelum kita nak buat tracking, okay, kita kena letakkan kita punya playhead kita ni dulu. Playhead ni kita letak dekat mana? Dekat mula-mula point yang dia nak tracking. Okay. So saya tak nak dia tracking daripada awal ni sebab botol saya ni dekat bawah. So saya nak start dia tracking dekat sebelah sini.
Bila botol tu ada dekat sebelah sini. Alright, okay. So bila dah letak botol tu dekat sini, ini adalah saya punya botol, tracking point dia. Okay. So apa yang saya buat, saya pergi dekat tracking point ni, bila kita letak mouse kita ni, kita akan, bila kita klik, kita boleh ubah kita punya, bila kita klik tu, kita akan nampak ada kotak-kotak-kotak tu kan. Kita boleh ubah kita punya point kita ni. So untuk ubah dia, kita klik je kita punya kotak tu. Tadi kan kita besar kan, kita klik kita punya kotak tu dan kita letak. Dia akan apa tu, membesar lah untuk tengok point mana yang kita betul-betul nak track. So saya letak pada saya punya botol air yang berwarna biru. Okay. So kalau macam for example, you guys nak letak kat tangan pun boleh. So dia akan tracking tangan you. Ataupun you guys nak letak pada item-item yang you guys rasa yang dia boleh tracking lah. Okay. So dia ada dua box kat situ. Asalnya dia kecil macam ni sebenarnya. Nampak ni Sekejap saya kecilkan balik. Asalnya dia kecil macam ni je. Okay, macam tu. Tapi kita boleh besarkan. Alright, okay. Okay, nanti saya bagi tahu apa function kita besarkan. Alright, okay. The first one sekali ni, first kali bila kita letak kita punya point ni, kita kena make sure kita pilih color yang even. Even maksudnya dia semua color sama. Jangan macam for example awak ambil ni separuh biru, ada putih, ada hitam tu, nanti dia macam agak susah lah dia nak tracking. Kalau boleh cari yang memang betul-betul dia ada color yang even, maksudnya sama rata. Kalau macam ni awak perasan dia ada warna biru sikit, lepas tu ada warna putih. Tak nak, kita nak ambil dia color betul-betul even. Okay. So yang ni dia memang betul-betul even. Color tu betul-betul even. Alright, okay. So kotak yang kat luar ni, okay, kotak yang kat luar ni apa function dia dengan kotak yang dekat dalam tu. Okay, kotak yang dekat luar ni adalah kotak yang di mana yang dia akan make sure yang kita punya tracking point dekat dalam ni akan mencari dekat mana kita punya ni, kita punya yang berwarna biru ni, kotak kat luar ni. Lagi besar kotak kat luar ni, lagi banyak point yang dia akan cari. So jadi kalau macam for example tiba-tibalah katalah yang saya punya botol ni warna biru, belakang saya ni ada background warna biru, tiba-tiba kotak saya besar dan tiba-tiba background biru saya termasuk dalam kotak besar ni, berkemungkinan tracker saya akan jump pergi ke background warna biru. So kalau boleh kita minimizekan dia punya area, pencarian area dia. Okey, itu yang kotak dekat luar. Okey. Kotak yang dekat dalam ni kita boleh besarkan juga dan kita boleh kecilkan, dan kalau boleh cuba sekecil-kecilkan ikut point. Color yang almost sama. Okey, kalau ada merah memang merah kat situ. Kalau warna ungu dekat situ. Alright, okey. So saya setkan yang kotak kecil tu betul-betul dekat warna biru. Dan kotak yang besar ni saya buat yang sekecil yang boleh supaya dia tak lari banyak dekat dia punya tracking point dia. Alright, okay. So saya adjust macam ni lah. Okay, so dia ngam-ngam dengan saya punya botol-botol tu. Okay, sekarang ni cuba letak dekat awak punya tracking point. Dan cuba adjust awak punya tracking point awak macam mana. Okey dah? Dah sir. Semua dah?
Yang lain okey, boleh dapat? Sekejap saya zoom nampak ni. Ni tracking point. Awak boleh zoom tau. Gunakan awak punya mouse, scroll je. Scroll ke depan ke belakang dengan mouse awak punya scroll tu, awak akan nampak dia punya tracking point. Kalau nampak macam kecil sangat, alah sir, saya punya ni kecil lah, tak nampak. Awak scroll. Boleh besarkan. Yang ni pun kita boleh kecilkan lagi. So saya sizingkan kecil lagi. Yang ni pun saya boleh sizekan kecil lagi. Saya ambil warna biru ni je. Okay. Yang ni pun saya kecilkan lagi. Alright, okay. Supaya nanti senang dia carilah tracking point ni macam mana. Alright, okay. Dah tu kita luar macam ni, okay. Macam ni lah tracking point dia. Okay dah? Dah? Semua dah? Dah sir, dah. Alright, okay. So, once kita dah set kita punya tracking point, sekarang ni kita return back tu pada kita punya adjustment dekat sebelah kanan ni. Alright, yang dekat tracker punya Windows tadi. Okay. Kalau perasan tadi kita ada tengok, kita punya ni, kita check balik sebelum kita nak buat tracking. Kita ada bawah tu, dia tulis motion source. So, nama video kita apa. Lepas tu current track 1, memang track 1. Lepas tu jenis tracking, kita nak tracking dia sebagai apa. Dekat sini dia setkan kepada transform, stabilize ada, parallel corner pin, perspective corner pin dan juga raw. So dia akan setkan kepada transform. Okay. So bawah tu kita ada position, rotation, scale. Ni tak adalah, kita just nak buat position saja sebab kita nak dia tracking perubahan tempat. Kalau kita planning, kalau kita nak buat tracking dengan rotation dan juga scale, maksudnya kita punya tracking tu boleh jadi kecil besar, kita kena tick lah 2 kotak, iaitu rotation dan juga scale tu lah. Alright, okay. So apa yang kita perlu buat next, senang saja. Bawah tu awak nampak ada satu perkataan analyze yang ada button rewind, analyze backward, lepas tu ada analyze forward dan analyze one frame forward. Okay. So apa yang kita perlu buat, kita tekan saja pada button analyze forward. Okay. Bila kita tekan pada button analyze forward, komputer ni dia akan cuba reading, okay, dan dia akan play based on pada apa yang dah kita tracking. Okay, tengok sekarang ni awak perasan tak, saya punya track tu dia dah lari. Dia dah tak ada dekat botol saya dah. Okay, dia dah tak ada dekat botol saya. Tak apa, nanti awak tengok saya tunjuk macam mana, kenapa dia jadi macam tu. Okay, saya biar dia jadi tracking dulu sampai habis. Nanti awak tengok biar dia tracking sampai habis. Nanti saya akan tunjuk dengan awak kenapa dia punya tracking jadi macam tu. Okay, so habis ngam. Okay, so kalau saya return back ke belakang balik kalau perasan nampak, itu saya punya tracking point tu yang warna biru tu. Itu tracking point saya. Kalau perasan, tracking point saya ni tidak mengikut botol saya pun. Dia pergi tracking ke tempat yang lain. Kenapa dia tracking ke tempat yang lain? Okay, dia ada banyak possibility dekat sini bila dia jadi macam ni. Okay, kenapa? Satu, pertama, mungkin saya punya location dan juga saya punya box yang kat luar tu terlampau kecil sampai bila dia bergerak dengan laju, kamera ataupun kita punya software ni susah nak capture. Okay. So yang kedua, berkemungkinan ada lari sikit lah based on pada saya punya frame rate yang saya pakai tadi. So now apa yang saya boleh buat lah, saya boleh tukar balik. Okay. Untuk tukar ni saya tekan reset balik. Okay. So saya pergi balik kepada saya punya first point saya dekat sini tadi. Botol saya first point. So ini betul. Yang kotak luar ni cuba saya besarkan sikit. Saya besarkan macam ni lah, supaya dia akan boleh track tengok macam mana. Okay. So bila dah jadi macam ni, saya pergi balik dekat sini. Sama juga setting, saya tekan analyze forward. Bila analyze forward, dia akan cuba, nampak? Dia dah start mula tracking pada saya punya kotak saya punya botol biru. Dan dia tak lari. Kenapa dia tak lari? Sebab biru tu masih lagi berada dalam kotak besar tu. Nampak tak Alright. Okay, nampak tak? Okay. Now saya play back balik saya punya video ni. Okay, saya tarik balik yang atas ni.
Awak nampak So biru tu sentiasa berada dekat dalam saya punya tracking point. Nampak Dia sentiasa berada dalam tracking point saya. Nampak dia berada dalam tracking point. Jadi macam tu. Okey, lagi sekali saya playback balik. Okey, daripada mula awal-awal ni. Dan bila saya playback balik, okey, nampak tak? Kotak saya tu masih berada dekat botol saya dan dia tak lari pun. Dia masih lagi berada dekat situ. Okay. These are kita boleh consider sebagai a good punya tracking position. Okay. Now, cuba buat track pada awak punya tracking point tu. Okay. Dah dapat dia punya box tu, box kecil tu dah ada, tekan analyze forward. Make sure dia punya kotak tu akan follow awak punya benda yang kita nak track tu. Okay. Cuba try dulu tengok. Sir. Ya? Kalau tak follow tu disebabkan apa? Okey, macam tadi saya bagi tahu kalau tak follow berkemungkinan kotak yang dekat luar ni dia terlampau kecil sampai dia tak boleh nak capture, dia tak boleh nak analyze apa yang ada dekat luar tu. Okey? Ingat kotak kecil dekat dalam ni untuk dia capture apa color yang dia nak kena track. Okey. Kotak yang dekat luar ni function dia adalah untuk dia memberi ruang supaya ruangan tu adalah di mana color tu sentiasa ada. Kalau ruangan tu terlampau kecil dan kita punya pergerakan terlampau laju, berkemungkinan software tu dia tak boleh nak capture. So jadi apa yang kita boleh buat untuk betulkan yang tengah-tengah ni kita maintain kotak tu kecil, yang kat luar ni cuba kita besarkan kita punya kotak tu, besarkan ruangan pencarian dia supaya dia boleh tahu dekat mana lokasi color tu sentiasa ada. Alright, okay, itu faktor yang pertama lah. Faktor yang kedua, berkemungkinan juga ada color-color yang hampir similar dalam kotak tu yang menyebabkan dia tertukar. Tertukar dengan color yang lain. Cuba try dulu tengok macam mana. Okey, boleh jadi tak? Okey sir, jadi. Yang lain jadi tak? Jadi sir. Jadi Yes sir. Alright. Okey, Farida jadi? Yes. Jadi? Sir. Jadi tak awak punya tracking? Jadi. Anissa? Anissa jadi tak? Mana Anissa ni? Anissa tak ada? Tadi ada tadi. Right, okay. Tadi dia ada. Tu yang saya bilang. Okay, tak apa. Okay, right. Okay. Now sekarang ni kita dah tracking. Kita dah ada tracking point. Okay. Alright, kita dah tracking point. Tracking point kita dah cantik. Settle. Dah tak payah usik apa-apa. Okay. Untuk pengetahuan awak juga, tracking punya features ni saya beritahu. Tracking punya features ni dia bergantung kepada kita punya hardware juga. Hardware tu maksudnya apa tu,
bukan kata compatibility. You guys punya komputer yang kita pakai lah. Daripada in terms of dia punya RAM, dia punya processor dan juga dia punya GPU. Okay, 3 benda ni mainkan peranan yang penting. Macam mana laju dan cepat dia tracking tu bergantung kepada 3 benda ni. Kalau ada GPU, insya-Allah laju dia akan jadi lajulah untuk tracking. Kalau macam for example kalau awak ada RAM yang laju, for example ada 16GB ataupun ada 32GB, dia mungkin akan jadi lebih laju lagi lah. Okay. Dan faktor yang lain selain itu, dia bergantung juga kepada video file awak. Kalau macam video file awak buat set 4K, okay, so 4K dia punya frame dia sangat besar. So bila frame dia sangat besar, dia akan pakai banyak processing power untuk dia nak capture dan dia nak tracking benda tu. So ada banyaklah faktor-faktor dia. That's why untuk kelas ni memang saya pakai video saya ni, saya shoot 1080p saja sebab saya nak cepatkan benda tu. Okay, kalau macam awak tengok orang buat video yang dia buat tracking 4K tu, dia bukan simply pakai laptop biasa lah. Dia memang ada kita panggil sebagai power PC yang dia ada very high end punya CPU dan juga GPU. Alright, okay. So once kita dah tracking ni, tracking ni dia hanya baca data kita saja dan dia store dekat dalam kita punya memori. Okay. Maksudnya kita hanya baca data je. Dia hanya baca data dia belum buat apa-apa lagi. So now once dia dah baca data, apa yang kita nak buat next, kita kena ambil data tu dan kita kena replacekan dia dalam satu layer. Kita tak boleh macam dah ada dah boleh apply, tak boleh. Dia belum ada lagi. So sekarang dia hanya baca data saja. Now apa yang kita nak buat, kita kena apply kita punya data tu kepada satu layer yang lain. Okay. So pergi dekat bawah ni, dekat kita punya timeline, dekat bawah ni, kalau perasan kita dah ada satu dekat bawah ni, iaitu kita punya video. Okay, betul? Ada awak punya video yang bawah ni layer satu ni adalah kita punya video. Now, apa yang kita nak buat adalah kita nak create satu lagi layer. Okay. So apa kita perlu buat, kita right click. Bila right click dia akan keluar pop up. Dekat situ ada new lah, composition lah, preview dan sebagainya. Tapi kita hanya perlu pergi pada new sahaja. Pergi pada new, cari ada satu perkataan tu nama dia null object. Okay, ada? Ada tak jumpa null object? Ada, sir. Yang lain ada jumpa null object? Ada, sir. Alright, okay. So, kita select pada null object ni. Okay, null object ni apa benda dia null object ni? Kalau awak tengok video dekat dalam video pula. Kalau kita masuk dalam kelas tutorial untuk menggunakan After Effects ni, banyaklah dia orang pakai null object ni. Okay, null object ni adalah satu function yang di mana kita membuat satu layer yang tak ada icon apa-apa. Bukan tak ada icon, maksudnya tak ada isi lah. Dia tak ada teks, tak ada objek, tak ada apa benda. Dia kosong saja. Okay. Selalunya null object ni kita gunakan untuk kita nak replace ataupun kita nak store data-data yang kita dah ambil daripada tempat-tempat yang kita buat lah. Seperti macam for example, kita dah buat tracking, kita dah ada data. So kita nak store data tu, kita kena ada satu objek untuk kita nak store. Sebab data tu dia hanya baca saja, dia belum store lagi. Okay. So dia hanya baca saja. So once kita dah create null object tu, awak tengok dekat atas awak punya track tu, dia ada tulis satu null object. Dan dia akan berada paling atas lah. Okay. Alright. So next, once kita dah ada null object, barulah kita pergi kepada kita punya tracker window balik sekali ni. Kita pergi kepada tracker window tu. Okay. Once kita dah pergi kepada tracker window, awak nampak bawah tu kita ada edit target. Okay. Kita tekan kepada button edit target tu. So dia akan keluar dekat sini. Okay. So dekat situ ada layer. Dia tanya layer mana kita nak apply kita punya tracking data tu. Kalau awak klik pada option tu, dia ada dua. Satu video, satu null object. Memang tak bolehlah kita nak apply pada video. Okay. So kita hanya ada option untuk kita apply pada null object sahaja. So once kita dah select pada null object, kita klik OK. Alright. Okay.
Lepas kita dah klik OK, kita double check balik motion target null object 1. Di bawah ni pun dekat dalam kita punya track pun dia tulis null object 1. Lepas tu kita tengok dekat bawah yang edit target tu dia ada satu button apply. Sebelah button reset tadi dia ada satu button apply. Okey, kita tekan apply. Okey, once kita tekan apply, dia akan keluar this option. Motion tracker apply apa? Okey, dia ada 3 option dekat sini. X dengan Y, X sahaja ataupun Y sahaja. Ini adalah paksi yang kita nak kena apply. So since that kita punya motion tadi, kita ada gerak atas dan ke bawah, lepas tu kiri dan ke kanan. So maksudnya kita kena pakai paksi X dengan Y. Okey. So kita select paksi X dengan Y ni dan kita klik OK. Okey, once kita klik OK, maksudnya kita punya data tadi dah di-apply pada null object. Okey? Boleh follow? Boleh sir, boleh. Jadi tak? Kalau jadi, awak punya tracking point tu dia akan jadi merah sebab kita punya null object warna merah. Yang lain jadi tak? Yang lain jadi tak? Sir, boleh play balik tak video tu? Saya saya sangkut, nampak sangkut ni. Video yang mana? Yang mana? Video yang ni dekat apa nama? Ni? Apa? Kenapa benda ni? Kan dah tracking ni. Okey, kan? dah tracking tu kan? Okey, sekejap Saya pergi balik dekat sini. Sekejap. Okey, saya tengok boleh tak saya Ctrl Z balik. Okey, tak boleh Ctrl Z. Okey, tak apa. Siapa yang belum buat tu buat dulu. Sekejap tak apa saya tengok ada tak tracking. Okey. 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 Ni kita mula kat sini. Yang ni betul? Betul Azim? Yes sir. Okey. So, kita pergi dekat layer ni, kita ambil new, kita ambil null object. Okey. So, lepas ambil null object, pergi balik dekat kita punya tracker window tu. Okey. Pergi ada satu perkataan tu nama dia edit target. Alright. Okey, klik pada perkataan edit target tu ataupun button edit target tu. Nanti dia akan keluar pop up. Okey, motion target tu kita nak target kat mana? So dia ada option satu saja iaitu null 1. So klik OK pada null 1. Lepas tu bawah tu awak akan nampak ada satu button apply. Okey. Button apply, klik pada button apply. Dia akan keluar satu lagi pop up. Dia akan tanya kita nak apply X dengan Y ataupun X saja ataupun Y saja. So since that kita punya pergerakan ada atas, bawah, kiri dan kanan. So kita akan apply X dengan Y. Lepas tu kita klik OK. Bila kita klik OK, awak akan nampak awak punya tracking point tu akan jadi warna merah sebab null object awak berwarna merah. Right. OK, jadi. Okay, saya nampak lah. Nampak. Nampak Yang lain jadi tak? Aiman semua okey? Boleh? Okay sir. Alright, okay. Settle. Alright, okay. Boleh saya continue? Boleh sir. Boleh, alright. Okay, now kita dah ada kita punya tracking point dekat kita punya null object ni. Alright, kita dah ada tracking point pada null object ni. So dia belum habis lagi sebab kita tak letak apa-apa objek lagi. Okay, kita tak letak apa objek. So apa yang kita nak kena buat next, kita kena ada item untuk kita buat dia follow. Sebab nama pun kita tracking. So kita kena ada item untuk kita tracking. So untuk example yang pertama untuk malam ni, apa yang kita buat, kita akan bubuh text untuk dia tracking. So apa yang saya buat, apa yang kita boleh buat, okay. Kita pergi dekat kita punya layer ni,
Okay, sama juga konsep dia. Buat right click. Okay, new. Kali ni ambil text. Okay, new ambil text. Okay, bila klik new ambil text, dia akan bagi empty layer punya text. Okay, layer text tu dia bagi empty lah. Okay, so dekat sini kita boleh, kita punya mouse ni akan jadi macam yang dalam kita punya Microsoft Word tu. Dia ada satu yang line bar tu untuk kita buat kita punya text. So klik je dekat atas kita punya video tu untuk kita buat tulisan. Okay, nampak dia ada yang line merah tu, perasan dia ada line merah. So awak boleh buat tulisan. So saya tulis dekat sini adalah this is my bottle, B-O-T-T-L-E, bottle. Alright, okay. Alright, okay. So dah ada kita punya teks ni. So you guys boleh highlightkan dia. So you guys boleh tukar dia punya font. Tengok pada sebelah kanan ni, cari ada satu Windows nama dia character. So you guys boleh modify lah. You guys boleh tukar dia punya teks. Okay, you guys boleh tukar dia punya size. Saya naikkan kepada 60. Tak, saya besarkan lagi lah. Saya naikkan 72. Okay, 72 ni lebih besar. Dan saya boleh tukar color dia. Since that dia punya color biru, so saya akan pakai color yang sama. Yang biru dengan botol saya tu. Okay. Alright, nampak tu? Botol saya. Alright, okay. So itu saya punya teks. Alright, okay. So now cuba create awak punya teks dahulu. Dekat atas awak punya teks layer tu. Okay, dah ada teks. Semua dah ada teks? Dah, sir. Okay, alright, okay. Semua dah ada Okay, so teks sekarang ni, teks saya ni berada dekat tengah-tengah. Okay, so apa yang saya nak buat, saya nak ubah saya punya kedudukan teks ni. Saya tak nak letak kat tepi ni, saya nak letak dia di atas penutup botol saya tu. So saya pergi dekat yang saya punya ni, yang dekat selection tools ni, ataupun boleh tekan dekat keyboard awak adalah huruf V. Okay, so saya klik pada saya punya layer ni, saya ubah kedudukan saya punya tulisan. Maybe ke sini sikit ke atas, saya ambil yang tengah-tengah lah. Okay, so ubah tulisan saya ni. Okay, right. Okay, bila saya dah posisikan saya punya teks ni, dan bila saya play, dia masih lagi tak ikut. Dia tak ikut botol saya tu. Okay, kenapa? Sebab kita belum apply kita punya data tu kepada kita punya teks. Now sekarang ni barulah kita nak apply kita punya data kepada kita punya teks. Okay, so macam mana kita nak apply? Okay, senang sahaja. Pergi dekat awak punya layer tu. Nampak ni layer ni? Layer ni. Alright, okay. Yang dekat bawah ni, sebelah kiri ni, kita nampak ada satu perkataan, kiri pula. Dekat sebelah kanan ni, kita nampak ada satu perkataan none. Okay, jumpa tak perkataan none tu? Ada. Okay.
klik pada perkataan none tu, you guys akan dapat ada tiga option, tapi dua saja boleh kita guna. Null ataupun kita punya video tu lah. So since kita punya data tadi dekat kita punya null, kita tekan pada null object tu. Klik pada null object. Alright, okay. So maksudnya apa yang dia bagi tahu kat sini, kita dah arahkan supaya kita punya botol ni, tulisan kita ni akan mengikut data yang dah diberikan kepada kita punya null object. So kalau null object tu bergerak ke kanan, kita punya teks tu pun akan bergerak ke kanan. Kalau null object tu bergerak ke kiri, kita punya teks pun akan bergerak ke kiri. So now, secara sepatutnya lah, bila saya play saya punya video, awak akan nampak tulisan tu akan gerak dengan saya punya botol sekali tu. Nampak tak? Alright, okay. Dia akan gerak dengan saya punya botol tu. Now, kalau saya play balik, okay, dekat depan ni tak ada apa-apa. Sebab dekat depan ni tak ada data. So, bila sampai dekat sini, apa yang saya boleh buat adalah, nampak dia bergerak So, sekarang ni saya tunjuk awak, saya playback balik saya punya, video ni Okay, nampak tak? Alright, okay. Macam tu sepatutnya teks kita ni akan ikut kita punya pergerakan. Alright. Okay, cuba try tengok. Apply dulu dekat awak punya teks tu, tengok. Dia bergerak ke dia tak bergerak? Sir. Ya. Kalau teks jadi bergegar maksudnya kita sebab tak render lagi ke? Jadi bergegar, teks bergegar maksudnya macam mana? Dia follow. Cuma dia jadi macam dia teks bergegar, dia tak smooth. Okey, dia jadi macam ni Sekejap saya tunjuk. Dia jadi, sekejap saya besarkan. Okey, tengok teks tu jadi macam tu, betul? Nampak tu? Betul-betul. Okey, tak apa. Okey, nanti lagi saya explain. Kita bagi kawan-kawan yang lain dulu settlekan diorang punya teks ni dulu. Yang lain semua okey, jadi tak? Jadi sir. Jadi? Yang lain jadi? Jadi, semua boleh tracking. Punya tulisan ni bergerak? Bergerak sir. Yang lain bergerak? Khadijah, Anissa, Farida? Gerak. Gerak. Okey, alhamdulillah. Yes sir. Gerak tak awak punya teks? Siapa tadi? Anissa ya? Ya. Farida, Anissa. Bukan Farida. Okey, Farida. Gerak tak punya teks? Yes sir. Okey, alright. Okey. Now, sekarang ni kalau secara amnya kalau teks awak tu bergerak mengikut kita punya tempat yang kita tracking tu, maksudnya dah jadi. Okey, awak dah berjaya untuk buat tracking. Okey. Now, bila kita dah berjaya buat tracking, kita kena buat correction. Kenapa kita kena buat correction? Sebab there must be a certain point yang di mana kalau kita perasan dia punya tracking dia tak berapa cantik. Macam tadi Adriana dia bagi tahu yang kenapa tulisan saya ni bergegar. Dia meloncat-loncat macam kat saya punya ni pun ada. Nampak dia bergegar dan sebagainya. Kenapa dia jadi macam tu? Because of kita punya tracking point. Okay? Sebab masa kita track menggunakan komputer tadi tu, berkemungkinan ada data yang dekat kita punya tracking tu, maybe dia ada pergerakan sedikit yang menyebabkan yang kita punya tu jadi tidak smooth. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak adjust kita punya tracking point supaya dia jadi lebih smooth. So macam mana kita nak buat? Benda ni kita kena buat secara manually. Okay. So pergi pada null object. Okay, pergi pada null object. So awak akan nampak this dot titik-titik tu, nampak tu? Awak akan nampak titik-titik ni lah. This join titik and join ni. Okay, kalau perasan. Okay, saya tunjuk dekat mana yang dia akan bergegar Okay, awak tengok Bila dia naik sampai yang dekat tracking point kat sini, nampak tak? Nampak tak saya punya teks tu dia macam naik ke atas kan? Dia jadi macam tak berapa nak cantik. Okay, dia macam nampak toin. Benda macam tu.
So apa yang kita boleh buat, kita boleh edit kita punya tracking point ni. Okay, kita boleh edit tracking point kita ni. Okay, dengan kita select kita select kita punya point, kita select kita punya point. Okay, saya zoom dekat sini, zoom dekat tracking point ni. Okay, so saya tahu yang bergegar dia dekat sini. Ni toin, nampak ni yang sharp ni. Tiba-tiba dia bergegar kat sini. So kita boleh hilangkan dia punya gegaran tu dekat sini lah. So untuk hilangkan gegaran, kita klik pada kita punya point ni. Klik saja pada point yang ni. Okay, dan kita tekan delete. Okay, kita boleh tekan delete. So bila tekan delete, apa akan jadi, awak tengok dia bergerak. Okay, dekat sini pun ada tiba-tiba dia terus jump naik ke atas. Pump. Okay, so dekat sini saya nak betulkan sikit. So daripada sini, nampak dia terus jump naik ke atas. Okay, so dia jump naik ke atas. Yang ni kita boleh tarik dia naik ke atas macam ni, supaya dia tak jump a bit high lah. Okay, so bila saya adjust balik, tengok tulisan tu dia akan follow, cantik je, smooth je, nampak tau. Okay, benda ni kena buat manually. Dan satu lagi kat sini nampak tak tulisan saya tu, tiba-tiba pump dia naik ke atas, nampak Pump dia naik ke atas. Daripada bawah, pump dia naik ke atas. Okay, so ada problem dekat saya punya ni tracking ni. So kita tengok. Okay, kita return balik ke belakang. Nampak dia ada point yang di mana tiba-tiba daripada bawah ni dia terus pump naik ke atas. Dekat sini. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena adjust dia punya tracking point tu manually, yang ni. So saya letak dia dekat tengah-tengah supaya dia tak terlalu drastic dia naik ke atas. So bila saya playback balik macam ni, dia masih lagi. Alright, okay. Alright, okay, so jadi smooth sikit. Alright, okay, now bila dah kita adjust tu, barulah kita punya botol kita ni dan tulisan kita akan bergerak cantik dengan apa yang kita dah tracking tadi. Yang sini pun ada problem tak? Nampak dia naik ke atas, turun bawah. Sepatutnya dia follow, tiba. Okay, so dekat sini ada problem. So dekat tracking point yang ni, nampak dia punya sharp dia tu, dia punya daripada tracking point ni, dia tap terus masuk sini. So nampak jalan, pump. Lepas tu dia naik atas balik. So kita tak nak dia naik atas secara drastik. So apa yang kita boleh buat, kita boleh adjust yang ni supaya dia ke bawah sikit. Yang ni pun dia naik ke atas sikit. Alright, tak semestinya delete lah. So kita boleh adjust supaya dia nampak smooth. Nampak dia nampak smooth ni. Okay, so nampak tulisan ni dengan botol saya tu dah lari sangat. Saya naikkan ke atas sikit. Ini pun saya naikkan ke atas sikit. Saya adjust. Ini pun saya naikkan ke atas sikit supaya bila saya play, nampak botol saya macam ni, pump, dump, dia terus turun ke bawah. Yang ni pun saya adjust sikit supaya dia punya tu dia tak drastik lah. Dia ada dia punya, kita panggil smoothness dalam kita punya tracking point. Okay, so now bila saya return balik, barulah botol saya ni akan jadi smooth bila saya playback. Alright, okay. Now bila saya tekan play balik dekat sini, okay, nampak tengok dia follow. Okay, nampak dia ngam, cantik je dia follow. Alright. Yang ni tadi pun sama, cantik je dia follow. Ini pun cantik je dia follow. Alright, okay. Maybe ada 2-3 tu macam gegaran. Kita boleh adjust supaya dia nampak lebih smooth. Alright, okay, boleh? Boleh tahu macam mana nak adjust? Boleh, sir. Okay, cuba adjust dulu. Okay, adjust dulu. Lepas tu terus kita go for 10 minute breaks. Alright, okay, boleh? Boleh guys?
Adjust. Lepas tu you guys go for 10-minute break. Lepas tu kita sambung balik.
Okay, boleh kita continue? Boleh kita continue tak? Boleh. Alright. Okay. Okay. So now kita dah ada kita punya text. Okay. Yang gerak-gerak-gerak ni lah. Alright. Okay. So bila ada text yang gerak-gerak-gerak ni. Alright. Okay. So selain daripada text, kita juga boleh apply object. Okay. So untuk apply object, awak boleh pergi ke ni. Boleh pergi ke Google. So saya ambil emoji.png. Okay. So ini emoji lah. So saya ambil emoji. So since kat dalam kita punya tu tak ada, saya ambil emoji. Okay, this one. Alright, okay. So saya save. Alright, okay. Lepas saya save emoji ni, saya pergi balik dekat saya punya yang ni tadi. Alright, okay. Dekat saya punya project tadi ni. Alright, okay. Saya import dulu file tadi tu. File emoji tadi tu. Oh, tak boleh lah. Dia dah save sebagai ni. Sorry. Saya cari emoji yang lain sekejap. So, saya cari emoji yang lain. Maybe, okay, this one warna orange ni. Try tengok. Oh, dia saya save link. Padahal tak boleh. Okay, saya save image. Save image as PNG. Alright, okay. And then saya right click dekat sini. Saya import saya punya file. Sama juga. Okay, this PNG. Oh, ni bukan PNG ni. Sepatutnya di PNG. Dia transparent. Alright, okay. Ni tak transparent. Okay, cuba cari dekat internet awak tu. Gambar-gambar yang transparent lah. So, tak adalah obvious sangat. Kejap Is it this one? Ataupun this one. Save image as. Tengok adakah this one transparent juga. Okay, this one pun tak. Okay, tapi tak apalah. Saya ambil jugalah. Okay, sepatutnya dia transparent lah ini transparent. Okay, now saya dah ada saya punya ni dekat sini. So apa yang saya buat, saya ambil saya punya yang emoji tu, saya apply dekat bawah. Saya tarik dia dekat bawah track ni. Lepas tu saya letakkan dia layer paling atas. Kenapa? Sebab dia kena appear kat depan. Okay, ini saya punya emoji tadi tu lah. Okay, so saya kecilkan dia punya size. Alright, okay, something like this one. Okay, dan saya letak dia dekat area sini. Katalah for example dia transparent lah. So sama kat konsep dia, saya pergi dekat yang ni, tekanan ni, saya apply yang null 1 sebab saya nak dia track kepada null 1. So apa yang akan jadi nampak? Yang saya punya objek tadi pun akan follow juga. Dia akan follow juga. Okay? Dia tak kisah sebenarnya kita nak letak kita punya ni dekat mana. Kalau saya letak jauh daripada ni pun sama juga, dia akan tracking juga, nampak? Okay, tapi nampak pelik lah sebab kita letak jauh kan. Selalunya kita letak dekat objek. Okay, so apa function tracking dia? Kalau macam for example botol saya ni kan kosong. Okay, so saya nak letak corak. Saya boleh ambil yang PNG tu, saya tampal dekat sini dan dia akan follow saya punya botol tu. Jadi instead botol saya kosong, botol saya ada corak. Yang asalnya kosong dekat situ. Alright, okay. So nampak tak? Dia akan bergerak mengikut botol saya dan dia akan always tracking je dekat situ. So lagi smooth kita punya tracking tu, lagi orang kata apa? Lagi nampak real lah. Kita punya apa tu? Objek yang kita apply pada kita punya tracking point tu. Alright. Okay. So cuba cari image dekat internet, okay, dan cuba apply. Tengok boleh ke tak boleh? Jadi ke tak jadi? Saya akan cari yang PNG betul tengok ada tak. Emoji this one. Tengok dia. Oh ni pun ada ni.
Okay, ni pun ada ni. Sebenarnya dia tak ni dia body JPEG. Okay, fire image. Tengok. Mana saya punya file tadi? Okay, file ni pun sama juga. Saya patutnya boleh cari yang PNG lah. Apa-apa icon yang .png. Maybe for example saya type dekat sini. Okay, hard PNG. PNG ni sebab apa dia transparent kan. So jadi senang lah kalau kita nak tu. Okay, transparent. Okay, this one color biology, this one supposed to be transparent lah. Try tengok adakah this one masih lagi hard. Sama dua. Oh, file yang sama. Okay. Okay, dia tak transparent. Sepatutnya dia transparent sih. Okay, alright. Okay, tapi tak apa. Katalah assume ni adalah gambar saya. So, apply. So, kita akan dapat kita punya tu lah. Alright. Okay. Boleh? Okay, jadi tak? Untuk apply object. Alright, okay. So, to be more creative. Ni kita cerita pasal creativity pula. To be more creative. Okay. So, the first one ni adalah saya punya HUD ni. Okay. So, saya tak nak pakai sebab dia tak transparent. So, saya delete. So, saya tinggal saya punya text sahaja dekat sini. So, untuk dapatkan yang lebih kreatif. Awak nampak So, saya punya tulisan ni saya tak nak dia appear awal-awal. Okay. So, saya nak dia appear waktu time dia dah bergerak tu. So, dekat tulisan ni awak boleh drag ni. Tulisan ni supaya dia tak appear lah yang line merah ni. Sebab dia warna merah. So, dia tak ada sini. Bila dah keluar, pump. This is my bottle. Okay. Dan saya boleh habiskan dia dekat sini sahaja. Okay. Saya drag. Saya kata dia habis kat sini. Ataupun saya bagi dia pergerakan sikit lah. This is my bottle. Sampai sini. Alright. Okay. Supaya kita nampak pergerakan. This is my bottle. Pump dia bergerak sini. Okay. Now, apa yang saya buat? Saya buat satu lagi new text. Okay. Alright. Okay. This is blue color bottle. Okay. Sorry. Blue color bottle. Alright. Okay, tag dia sama. So, text ni saya ubah. Saya letakkan dia selepas yang text ni. Alright. Okay. So, sama juga konsep dia. Saya apply juga null tadi tu. Null 1. Alright. So, apa yang akan jadi? Bila once dia dah sampai dekat sini. Point yang junction ni. So, the point junction tu saya ubah saya punya text ni dekat sebelah sini. So, bila dia sampai sini. Pump dia tukar, nampak? Tengok pump, blue color bottle. Yes, blue color bottle.
So bila dia dah tu ubah sebelah sini. Okay, saya tukar juga. Saya buat another text. Okay, new text. Okay, this one saya tukarkan dia is XXL size. XL size bottle. Okay, BO. Okay, bottle. Alright, okay, now saya drag dia macam ni, letak pada penghujung ni. Alright, okay, dan saya posisikan dia pada this one lah. Okay, so dekat sini kalau kita tengok dia punya joining point dia habis dekat sini. So tab dia masuk kat sini. Okay, so saya adjust dekat sini lah. So bila dia habis, nampak ni dia masuk sini, dia tukar. Alright, okay. So instead of using the same color yang untuk saya punya botol ni, alright, okay, so saya boleh double click yang ni. So saya adjust the color. So saya make it a bit maybe tadi warna tu saya pakai warna hijau. Ini adalah untuk differentiate lah So you guys tak semestinya ikut saya this one. So saya okay, this one. Okay, saya nak buat ni sebab apa? Nak nampakkan differentiation Alright, okay, so nampak this is my bottle. Tak, depan ni tak ada. This is my bottle. Dia tukar. This is blue color bottle. Bila ubah sini, dia tukar. This is ni tak ada kan? Sebab apa? Sebab saya tak apply lagi. So sama juga, saya tekan, saya ambil null. So sini okay, nampak dia dah lari jauh dah saya punya tu. Alright, so teks dari jauh. So apa saya perlu buat adalah saya klik pada ni, ubah kedudukan teks tu dekat sini supaya dia cross. Botol saya ni ke belakang sikit. Okay, alright. Okay, nampak diubah. Right, okay, sampailah habis. So bila saya playback balik dekat sini, keluar tulisan this is my bottle. Dia follow, sini dia tukar blue color bottle. Bila pindah kat sebelah kiri ni, dia tukar this is size SL. Nampak tak? Dia punya magical dia jadi macam mana. Okay, so creativity terpulang pada kita nak buat apa. Maybe for example, this first one you letak text. Lepas tu yang second one ni you letak emoji ke apa benda, objek ke. Yang ni you guys ni, kalau nak letak objek pun boleh juga. Sama juga konsep dia. Okay, kita right click dekat sini. You guys pergi kat sini, you guys akan nampak this one kita ada shape layer. Okay, shape layer, ataupun you guys boleh ambil yang dekat atas ni. Ada this one kita panggil sebagai dekat atas ni kita ada rectangle tools. Okay, rectangles ada, rounded star dan sebagainya. Alright, so now what I'm gonna do is just buat satu star kat sini. Nanti dia automatically akan buat shape layer So saya ambil buat satu star dekat sini. Alright, okay. So this star sama juga, saya drag, saya bagi dia dekat layer nombor 2 ni lah. Dia keluar sama layer dengan ni. So dia akan appear pada layer nombor 2. So saya drag star saya tu dekat sebelah sini. Alright, and then yang ni saya kecilkan supaya dia pergi layer nombor 2 saja. Sama juga konsep dia. Pergi dekat ujung ni, null ni tukarkan kepada null. So now the star akan follow sekali. Nampak? Alright. Oh, dah kena kat kepala saya pula star tu kan. Alright, okay. So tak naklah saya composition, saya tukarkan dia ke sebelah sini. Alright, okay. So nampak dia bergerak, dia akan follow. Nampak? Follow sampai sini, pop dia terus hilang, tukar. Okay, nampak tak? Dia punya magical dia jadi macam mana. So bila saya playback balik, hi, this is my bottle. Alright, my bottle is blue color bottle. This is blue color bottle dengan ada star tu, shapes tu. Pop dia hilang dekat sini. This is XL size bottle. Alright, okay. So itu cara untuk kita nak buat menggunakan kita punya
tracking. So maksudnya kita tracking sekali sahaja, kita boleh apply banyak kali. Tak jadi masalah, you guys boleh apply. Right, okay. Cuba apply macam ni. Tengok dulu. Cuba try apply macam ni. Boleh tak? Cuba apply lebih daripada satu teks. Buat satu lagi layer teks. Lepas tu buat teks sendiri. Cuba apply macam ni, tengok. Dia bertingkat. Tengok boleh ke tak boleh? Okay, boleh tak apply dua teks? Boleh, sir. Jadi Jadi. Yang lain okey? Okay, sir. Okay, jadi boleh apply Alright, okay. Next, okay. Boleh kita continue lagi satu je? Satu lagi step je? Boleh Boleh, sir. Okay. Dalam kita punya video ni, kita tak semestinya boleh buat satu track saja. Kita nak tracking satu track, tak semestinya. Kita boleh buat tracking pelbagai, maksudnya ada lebih pada satu track. Okay. So tadi kita dah buat satu track dan kita dah apply pada null object. Okay. Pada kita punya objek yang null tu lah. Alright, okay. So now saya return balik kepada saya punya video ni. Video yang bawah ni Okay. Bila saya return balik pada video yang bawah ni, bila saya klik dekat video bawah ni, saya nak buat satu lagi track. So apa yang saya boleh buat adalah saya pergi pada tracker. Okay. Sama juga saya nak buat track motion. Okay. So saya apply balik dekat sini. Alright, okay. So dia akan jadi tracker nombor 2. Dia tak jadi tracker nombor 1 sebab nombor 1 tadi kita dah apply. So kita jadi tracker nombor 2. Now apa yang saya nak buat ni, saya nak apply tracking pada saya punya bergerak Okay. Saya nak letak bergerak pada saya punya tangan tu. Okay. Right, okay.
So waktu dia buat macam ni, saya nak ada track. Okay. So saya pergi dekat sini, tracker ni saya ambil, saya letak kat saya punya tangan ni. Alright, okay. Dan saya zoomkan. Macam ni. Sekali salah dah. Okay, saya zoomkan dia ni. Alright, okay. Dan saya betulkan saya punya tracking point ni. So saya kecilkan this one, yang ni saya besarkan supaya dia boleh tracking. Okay, now saya zoom out balik. Okay, so now dapat tu. So apa yang saya buat adalah kat sini settle, transform, tracker 2. So saya tekan track. Okay, so agak laju jugalah. Kalau tengok nampak dia daripada sini, nampak dia tak sempat dia nak follow, nampak dia dah terlepas. Okay, so kenapa ni terjadi? Berkemungkinan tangan saya terlampau laju sampai dia tak boleh nak track. Okay, so now apa saya nak buat adalah saya nak tekan reset dulu yang this one. Okay, so apa saya nak buat, saya nak track baru balik. So daripada sini, daripada mula sini. Okay, so saya ambil saya punya tracking point ni. Sorry, saya letak kat sini. So okay, tracking point ni maybe saya besarkan sikit lah supaya dia tu, dan saya tekan play kat sini. Tengok dia boleh track tak? Okay, nampak lagi besar saya punya tracking point tu, area tu, lagi lambat dia punya proses. Sebab apa? Sebab dia nak analyze. Okay, tapi saya biar je dulu, biar dia analyze. Okay, saya tahu ada miss out dengan ni. Okay, settle. Okay, done dekat situ. So bila saya track balik, saya perasan nampak dia ada problem dekat situ. Track dekat sini ada problem ni. So tapi sebelum tu, so saya dah ada tracking point ni. So next apa saya buat, sama juga konsep, ambil dekat sini null object. Okay, so null object nombor 2 ni. Okay, now apa yang saya boleh buat, pergi kat tracker ni. Okay, so saya klik pada edit target, saya apply pada null object nombor 2. Okay, klik OK dan saya tekan apply. Okay, sama juga X dengan Y. So now dekat null object saya nombor 2 ni dah ada saya punya point ni. Now saya nak adjust balik saya punya point ni because there was a bit choppy dekat sini. So kalau saya playback balik, nampak tu tracking tu dia naik atas, tiba-tiba dia terus jatuh kat yang nombor 2 tu tracking point tu sepatutnya. Okay, so apa yang saya buat adalah saya adjust sini. Ni pun saya adjust, saya tengok dia punya tracking point dia daripada sini. Daripada mana tadi? Ni betul. Okay, yang ni saya adjust sini, ini saya adjust dekat sini. Sorry, ini saya adjust dekat sini. Something like that. Okay, ni pun dah lari sikit. So ini saya adjust sini, ini saya adjust sini, ini saya adjust sini. Saya adjust. Kita boleh make sure kita punya tracking point tu smooth lah. Okay, adjust. You guys boleh adjust sebab benda ni adalah manually You guys boleh adjust. Okay, dah nampak cantik dah. Okay, alright. Okay, done settle tu. So yang dekat sini dia punya tracking point dia bergerak daripada sini, daripada this section. Okay, so now apa yang saya boleh buat adalah
sekarang ni saya buat satu lagi track baru. Okey. Kali ni saya letak saya punya shape saja. Saya tak nak letak itulah. Saya ambil saya punya, saya buat shape baru. Saya apply maybe for example rounded ataupun rounded rectangles. So saya apply the shape, color saya tukar maybe a bit bluish. Stroke tak ada. Stroke saya cancel dekat situ. Stroke, saya tak nak stroke. So saya ada saya punya objek ni saja. Saya ada ni objek ni. So this object akan follow saya punya null nombor 2 ni punya sizing, dan objek nombor 2 ni, shape nombor 2 ni saya ambil null nombor 2. Alright. So now what happen? Nampak tak? Nampak tu? So lagi sekali dia akan appear kat sini. So sekarang ni apa saya nak buat? Saya nak dia follow saya punya tangan. Alright. Now so what's going to happen? Saya ambil ni, saya composekan dia dekat atas sini. Alright. Good. View. Oh, dia sampai tu je. View. So this one saya drag dia sampai sini. Yang null object ni pun saya boleh drag dia sampai sini saja. Nampak? So now kalau saya play back, dia ada dua tracker kat situ. Satu tracking untuk text, dia akan bergerak untuk tracking text. Satu lagi adalah tracking yang saya buat untuk tangan saya tu. Sub. Kembali pada saya punya text. So jadi awak nampak tak dia punya possibility dan juga creativity yang kita boleh buat apabila kita buat this tracking. Dia bukan semata-mata untuk letak text sahaja. Katalah for example awak ada buat product review ke dan sebagainya, awak ada camera movement ke dan sebagainya, awak boleh plotkan objek tu dan text tu akan ada dengan objek tu. Ini sekarang ni awak nampak saya yang bergerak. Tapi kalau kamera yang bergerak, objek akan jadi static. So maksudnya text tu dia akan jadi static je dengan objek. Dia tak akan bergerak pergi mana-mana pun. Itu function tracking yang ada dekat dalam kita punya ni lah. Alright, so you guys ada banyak possibility. Sebenarnya basic dia you guys dah boleh buat dah. Cuma yang saya tunjuk extra ni adalah demo on kepada macam mana you guys boleh berfikir dan buat secara kreatif. So penambahan dan kreativiti tu terpulang pada you guys. You guys boleh tengok dia macam mana. Alright, so far boleh follow? Boleh sir. Boleh follow? Ada masalah tak? Tak tahu ke apa, tak faham ke? So far sir. Risau saya ni kan. Bab tracking ni kan, sebab dia dia agak merumitkan. Itu yang saya risau tu kok ada. Semua orang boleh follow? Boleh, semua boleh follow Ada tak siapa-siapa ada masalah? Sir, tracking saya tak jadilah, komputer saya lembab lah, itulah ini. Komputer lembab memang saya tak boleh buat apa lah. Itu minta maaf lah. Kena redor lah kalau komputer lembab memang kena redor. Dia akan jadi, tapi dia slow lah, itu je. Yang lain semua boleh follow? Shikin Shikin, Hani. Tapi ada masalah laptop sikit. Tak boleh nak ni. Kenapa masalah laptop apa? Dia macam tiba-tiba dia blackout. Gitu. Tiba-tiba dia blackout. Bahaya ni jenis tiba-tiba blackout ni kan. Alright, Hani? Boleh follow? Hani boleh sir, mic dia rosak. Alright. Khadijah, Siti Khadijah. Farida. Anissa. Sir, tapi saya punya tracking dia slow sikit lah. Dia tak apa sebab dia kalau dia depends pada komputer lah. Kalau komputer laju dia tracking laju lah. Kalau komputer slow dia akan tracking slow. Tapi tracking tu memang jadilah, dia memang akan boleh jadi. Cuma dia punya processing untuk tracking tu dia akan jadi a bit slow. That's why saya
prefer you guys shoot 1080p instead of shoot 4K. Kalau saya suruh you shoot 4K, confirm you guys punya komputer jam nanti. Alright, okay. Ini adalah simple sahaja. Alright, okay. So, sekarang you guys dah tahu macam mana nak buat. Okay, dan ini pun dah jadi salah satu part of you guys punya untuk you guys punya assignment yang you guys kena buat. Okay, so kalau tengok pada footage saya tadi 18 saat sahaja. So apa yang boleh buat sekarang ni, cuba buat yang minimum 30 saat, maksimum 1 minit sahaja. Okay, 30 saat ke 1 minit. So you guys boleh buat multiple punya camera view. Macam tadi saya ambil satu saja. So you guys boleh buat multiple camera view. Maybe for example first tu you saja, lepas tu tangan you ke apa benda. Yang penting kena ada adalah you kat dalam tu. Lepas tu ada text untuk you guys tracking. Itu je requirement dia. Tapi kalau you ada orang kata apa, ada idea nak apply, saya nak apply macam tadi emoji ke, you guys nak apply you guys punya objek ke dan sebagainya, you guys boleh apply. Itu boleh dikirakan dalam part of you guys punya creativity lah dalam penghasilan untuk you guys punya assignment tu nanti. Alright, okay? Boleh? Okay, boleh sir. Saya apa-apa pun saya kena tunggu recovery dulu lah laptop ni. Okay, tak apa. Alright, okay. Yang lain semua boleh? Aiman boleh? Boleh sir. Alright. Amin okay? Okay. Alright, okay. Tak apa. Nanti saya akan upload video kelas malam ni. Nanti you guys boleh recap balik, you guys boleh follow balik, try balik buat, tengok macam mana. Kalau apa-apa yang tak faham, tak nampak ke, clear ke dan sebagainya, boleh inform saya, insya-Allah saya akan cuba tolong you guys balik untuk assignment 1 ni. Sebab selalunya kalau assignment 1 ni tak ada masalah, final project you guys insya-Allah tak ada masalah. Alright, okay? Sebab dia always relate lah. Apa benda yang kita ada buat tu kita akan buat untuk relate dengan you guys punya final project. Alright, okay, boleh? Okay, boleh sir. Alright, okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada malam ni. Harap apa yang saya ajar dengan you guys malam ni, saya share dengan you guys boleh dapatlah sedikit sebanyak apa benda yang saya telah ajar kepada you guys. Okay, so kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Right, okay, thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Sama. Thank you sir.